Manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina, yang tercipta dari yang hina. Lalu mengaku sombong, melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, turunkanlah pahlawan kedamaian di muka bumi-Mu. Bumi yang Engkau rencanakan untuk menjadi surga malah dibalik menjadi neraka oleh manusia-manusia durhaka, ya Allah. Hukum yang diturunkannya tidak diterima oleh akal goblok ciptaan-Mu, ya Allah. Begitu yang Ku maksud. Firman-Mu dibuang jauh-jauh, hasil pikiran manusia yang dipakai. Aku takut dengan bencana yang akan Engkau kirimkan kapan waktu. Aku tak tahu itu dalam rahasia-Mu, tetapi hamba-Mu selalu mengundang bencana itu. Ini kalian balik. Ini Allah dalam cermin itu Nur Muhammad. Siapa dalam cermin itu? Ada rupa Mahathir tak? Rupa Lee Kuan Yew? Saya tanya. Tuan-tuan melihat cermin, nampak Mahathir tak? Nampak Lee Kuan Yew? Nampak orang yang menindih. Nampak dua kan? Orang dalam satu, orang di luar satu. Dua ada banyak. Dua diri aku ada. Tetapi siapa diri yang di dalam? Siapa diri yang dalam cermin ini? Siapa? Diri orang yang melihat. Bermakna Nur Muhammad ini bayang Allah dalam cermin. Inilah Nur Muhammad. Seru sekalian alam. Inilah ini. Itu dia kata, fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, rupa siapa? Wajah Allah. Tapi tuan-tuan tak reti nak guna ayat ini. Kan kita ni tidak ada. Apabila kita tidak ada, siapa yang ada cakap? Cakap semua siapa yang ada? Yang ada itu Allah. Allah. Tengok. Suka tak dengan yang menilik dengan ilik-ilik? Suka. Itu makanya kamu ciptakanlah Adam dalam bentuk rupa aku ada. Barang siapa nak kenal Allah, kenal ini. Tak payah jauh-jauh cari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Seumpamanya kita tidur. Kita tidur, terbangun tidur. Dengar ni muslimat. Kita tidur, kita bangun. Tak perlu mencari Allah. Kenapa tak perlu? Kerana yang melihat dah hakudah. Senang tak ingat kepada Allah? Basar arti apa? Melihat. Siapa melihat? Bermakna kita bangun, tak perlu cari Allah. Kenapa? Yang melihat ke siapa? Senang tak? Senang tak ingat kepada Allah? Ini cara orang mengenal Allah. Tidak akan lupa biarpun sesaat. Siapa melihat? Siapa mendengar? Siapa yang hidup? Siapa yang wujud? Apa lagi yang tuan-tuan nak cari selama ini? Apa lagi? Terang Allah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Belum buka lagi mata, aku dah yang melihat. Ini cara orang belajar ilmu makrifat. Tak payah ingat Allah jauh-jauh.
Yang melihat itu Allah lah. Tak terang lagi. Tak ada orang buka ilmu semacam ini. Kerana kita kan jauh. Jadi, kalau saya tak buka ini hari, bila saya nak buka? Saya turunkan hujan ini, terpulanglah kat tuan-tuan nak bodah pokek ke, nak tadah ke, nak basah baju, terpulang. Tapi hujan tetap akan turun. Senang kan ingat kepada Allah? Senang saja. Buka saja mata. Yang lihat siapa? Allah. Yang melangkah. Kudrat Qadirun itu siapa? Akulah itu. Bermaknanya kalau kamu tengok nak tengok aku, tengok bayang serupa dengan aku tengok. Bermaknanya bayang tu aku dah. Nur Muhammad dalam cermin, nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir, ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang, yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik, berbalik kepada soalan Ananda tadi, orang kata apa? Apabila semuanya Allah, dia kata ilmu Jabariyah. Itu Allah, ini Allah. Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, itu istilah saja. Kalau kita kata semua Allah, Jabariyah. Kalau semua makhluk, Qadariyah. Itu istilah saja. Kita duduk bukan di atas dunia istilah. Kita duduk di atas dunia kenyataan. Cakap itu je, Syiah. Cakap saja, apa lagi? Wahabi lah, apa. Dalam ilmu makrifat, jalan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, boleh ikut Terengganu, boleh ikut Gua Musang, boleh ikut Berik, boleh ikut kapal terbang, boleh ikut kereta api. Janji Kelantan sampai kepada Kuala Lumpur. Apa saja janji sampai kepada Allah. Biarpun ahli sunnah wal jamaah, kalau tak sampai kepada Allah, betul tidak? Salah. Jadi kita jangan bergaduh selepas ini. Kamu Qadariyah benar, kamu Jabariyah benar, kamu Syiah benar, kamu Wahabi benar, kamu ahli sunnah wal jamaah pun benar. Janji sampai kepada Allah yang satu. Ahli sunnah wal jamaah saja masuk syurga. Ya orang Mekah, Wahabi ni semua neraka. Ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Singapura saja yang masuk syurga. Ya Syiah Irak masuk neraka. Lalu orang Mekah pula, orang Syiah, orang Wahabi saja masuk syurga, ahli sunnah semua neraka. Syiah semua neraka. Lepas tu orang Irak pula, Wahabi saja syurga, sunnah wal jamaah neraka. Itu neraka. Habis mana yang betul? Semua asyik salah menyalah saja. Wahabi kata Syiah salah, Syiah kata ahli sunnah salah. Mana yang betul? Jadi kita terus bergaduh lah. Ya, kamu seumpama orang gajah mengenai, seumpama orang buta nak kena gajah. Dia pegang kaki. Aku dah kena dah gajah. Macam batang kelapa. Ini pula, aku dah kena dah gajah. Macam tali. Ada ujung-ujung itu ya. Aku kena dah gajah. Ada tajam ke ujung dia. Dua, ada tajam keras. Lalu dia pun, orang buta ni pergilah. Singgah satu pokok yang besar. Mari kita berteduh sini sekejap. Ada pokok besar lah, panas lah. Baik, dia pun duduk. Engkau kena dah gajah? Dah kena dah. Macam mana gajah? Macam batang kelapa. Kau tipu. Engkau salah. Tak betul kau. Gajah ni kan macam tali. Tak betul tali. Gajah ni macam tajam-tajam. Ada tajam. Semuanya asyik salah menyala. Sedangkan kaki pun kaki gajah. Ekor pun ekor gajah. Telinga pun telinga gajah. Betul tak gajah? Tetapi kamu orang yang buta, hanya tahu kaki saja. Kamu hanya tahu ekor saja. Kamu tahu telinga saja. Ini duk asyik bergaduh. Kamu pegang kaki, benar kaki gajah. Kamu pegang telinga macam badan tampi berah tu kan telinga. Benar. Tetapi kamu telinga saja. Kamu tajam, gading saja. Ini aku ini. Aku melihat seluruh gajah. Bila melihat seluruh gajah, kaki pun benar, ekor pun benar, telinga pun benar. Ini baru orang yang mata ada mata. Tak usah menyalah. Ya. Ini Wahabi lah, Qadariyah lah, Jabariyah. Lupakan itu semua. Mari kita bertauhid kepada Allah yang satu. Janji mengenal Allah SWT.
Ya, dia tak usah bergaduh. Ini bahagian kau, kau lah. Ini tidak, aku ni Ahmadiyah. Selain pada Ahmadiyah apa lagi? Muhammadiyah. Salah Muhammadiyah. Satariah yang betul. Satariah betul. Tu asyik bergaduh. Jangan lepas ni jangan bergaduh. Kalau orang belajar ilmu makrifat betul, semuanya benar. Melainkan kita hanya menuju kepada Allah yang satu. Jadi pada sahabat-sahabat di Singapura, henti. Buta tidak mengenal gajah. Kalau orang yang celik, dia tak bergaduh. Ya. Jadi lepas ini tak usah lagi dengan yang menyelit. Satu je. Nafi dengan isbat nur Allah dengan Muhammad ini seumpama siang dengan malam. Semua orang kata malam lain, siang lain. Betul tidak? Tetapi sesungguhnya siang dan malam itu satu, tidak ada beza. Ini orang belajar ilmu makrifat. Nafi dengan isbat, nur Allah dengan Muhammad, garam dengan masih itu satu saja. Tengok malam. Apabila di siang kan, ambil tong biskut tu, tong biskut itu pergi tengah hari kan, ni perangkap cahaya siang itu tutup dalam tong biskut tu kan. Sampai pukul 12 kan buka. Kita buka. Kemana perginya siang apabila datangnya malam? Mana perginya siang dalam tong tadi kita perangkap? Mana pergi? Kita pun ambil pula malam tu, bubuh dalam tong tu, tutup rapat-rapat tu. Waktu siang pula kita buka. Bila datangnya siang, kemana perginya malam? Jikalau malam dan siang itu berbeza, mesti ada. Ya, mari kita bertuhan kepada Allah yang satu. Habis. Ya, yang duduk bergaduh, salah. Aku tak naklah kumpulan ini, kumpulan Muhammadiyah. Ini aku Wahabi, mai kita. Lepas ni tak usah ya. Mari kita bertuhan kepada Allah yang satu. Ya, habis. Terima kasih soalan ini. Apa ya? Nombor 1 tak habis lagi. Tak habis cakap. Okey. Maknanya nafas, dengar sini baik-baik ya. Maka juga dengar saya ni. Nafas, nyawa, hati, nadi, apa lagi? Jantung, hati, apa lagi? Sebutlah apa yang kamu nak sebut. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Hati mana hati? Nafas. Nafas apa? Nyawa. Nyawa apa? Hati-hati apa? Bermaknanya kita saja yang membahagi-bahagikan, sebetulnya satu saja. Apa itu nafas? Nafas itu nyawa. Apa itu hati? Hati itu nyawa. Apa itu kalbu yang kita nak belajar tadi? Kalbu itu nyawa sebetulnya. Nyawa siapa? Nyawa itu roh kita lah. Tadi saya gantung ya. Gantung kalbu. Mana kalbu mukmin? Baitullah. Mana kalbu mukmin? Baik, kita sambung ya. Sebelum tertinggal, kita sambung balik air sembahyang tadi ya. Ya, baik. Kita nak cari air sembahyang. Ya, air yang sebenar-benar mutlak itu berada dalam kalbu mukmin baitullah. Mana kalbu mukmin? Mana kalbu mukmin? Sebenar-benar rumah Allah itu bukan dibina dengan batu. Sebenar-benar rumah Allah itu bukan dibina dengan paku, dengan kayu, dengan batu, dengan simen, tidak. Rumah Allah tak pernah terbakar. Rumah Allah tak pernah kena hantam banjir. Rumah Allah tak pernah kena curi ke orang. Tetapi rumah Allah di Mekah sana, pernah tak terbakar? Cakap, pernah tak terbakar? Pernah. Pernah tak runtuh? Hajarul Aswad itu berpuluh tahun kena curi oleh tentera Rom. Allah tak reti kau jaga rumah dia. Kita boleh jaga rumah kita dengan security, dengan apa? Allah tak reti jaga rumah dia. Nak menunjukkan bahawasanya di mana sebenarnya rumah Allah. Rumah Allah itu, Allah berfirman kata apa? Kalbu mukmin baitullah. Kalbu mukminlah sebenar-benar rumah Allah. Maka siapa nak mencari air mutlak, air yang sebenar-benar suci, carilah kalbu. Mana kalbu? Jadi sebutan anda tadi kan, roh itu, nafas itu adalah roh. Nadi itulah roh. Nyawa itulah roh. Hati itulah roh sebetulnya. Roh itu siapa? Roh itu
adalah Nur Muhammad. Jadi mana kalbu? Kalbunya roh lah kalbu. Roh lah sebenar-benar rumah Allah. Tulis itu saya cakap ini. Nak cari mana rumah Allah, iaitu kalbu. Roh itulah kalbu mukmin. Roh itulah rumah Allah. Roh lah istana Allah. Tetapi roh ataupun kalbu bukan berada di dalam dada. Roh ataupun kalbu bukan berada di luar dada. Mana? Mana kalbu? Mana roh? Mana? Mana? Tak habis lagi kita belajar tu. Mana ilmu ini bukannya 3 jam. Orang dulu belajar 3 tahun. Tapi tak apa. Ini sekarang zaman teknologi, orang beli ubi tak tanam dah, tunjuk je kan. Dulu 3 bulan nak makan ubi. Tak payah kita tanam. Mari kita pergi masuk emporium. Sekarang ni emporium ini. Ya, tak payah tanam, terus kita bagi ya. Jadi ingat ya. Kalau kita sebut hati fuad lah, napah lah, napuh lama-lama mampu. Itu semua mengaji apa? Mengaji bunyi saja. Nak bagi sedap saja. Lepas ni tak usah belajar dah itu napah, napuh apa semua. Belajar itu semua roh. Itu satu. Semua tangga torikat. Bertorikat ialah torik ni artinya jalan. Takkan nak berjalan je tak berhenti. Mesti ada berhentinya. Berhenti pada hakikatnya. Kan ilmu ada 4. Syariat, torikat, hakikat, makrifat. Takkan nak torik saja berjalan saja. Yang masih membilang tu kan. Napah, napuh, tanapah itu orang masih berjalan, masih mencari. Kalau orang dah sampai, tak sebut dah benda itu. Ya, itu peringkat sekolah tadika iaitu. Lepas tu apa nama? Wahdiah lah, apa nama? Wahidah lah. Itu semua kalau belajar tu jadi apa? Itu tangga mengaji iaitu. Kalau orang belajar makrifat sungguh, dah tak pakai dah sipir tu. Ya. Jadi sipir hati, sipir napah, sipir nyawa, sipir apa? Nadi ni dah tak pakai. Mari kita pakai yang satu. Itu orang sama, cuma nama je berlain. Macam saya tadi lah, masuk hospital pakai yang putih panggil doktor, tapi saya juga pergi pulih pakai ini pun pangkat ini kata pulih. Jadi lepas pada ini tak usah sebut hati, tak usah sebut nadi, tak usah sebut nyawa, ya, tak usah sebut Allah, tak usah sebut ruh, tak usah sebut Nur Muhammad. Sebut siapa? Allah. Macam Bilal bin Rabah, Ahad. Dia tak kata, dia tak sebut Allah. Kan dia kena dera Bilal bin Rabah kan? Kena dera. Ada dia kata Allah, ada. Dia kata apa? Ahad. Maknanya esa. Apa saja pun Allah. Itu maksudnya. Apa saja pun. Yang batu panas pun daripada siapa? Daripada Allah. Yang menerima batu pun siapa? Allah. Jadi itu maka tak panas. Jadi cukuplah lepas ini tak usah beristilah-istilah. Ya, istilah Jabariyah ke, Qadariyah ke, nyawa ke, napas ke, tak usah sebut. Sesungguhnya itu adalah Allah. Jelas ya? Nak mengaji napas lah, seduk, keluar hak. Habis hak pun Allah, pun Allah, keluar pun Allah, masuk pun Allah. Apa nak hak-haknya? Itu peringkat mengaji torikat itu. Kalau orang mengaji makrifat, tak ada dah. Nafas, turun naik. Apa nak kira turun naiknya? Naik pun aku, turun pun aku. Apa beza? Ya. Lepas ni, tak usah duduk beristilah lagi ya. Mari kita belajar yang hak. Duduk mai turun, Allahu hak. Bila nak jadi satu? Ya, turun lain, keluar lain, seduk lain, kembuh lain. Cukuplah ya. Orang belajar makrifat, tak ada dah itu semua. Yang masuk pun Allah, yang keluar pun Allah. Ya. Apa lagi soalan? Di mana hati dah jawab kan? Di mana hati itu sebetulnya roh. Baik mata hati. Kau dah kenal dah. Hati itu roh. Kalau mata hati, mata roh. Itu saja. Air mutlak baik. Ni nak cari air mutlak. Apabila kita sudah air suci lagi menyucikan. Air mutlak berada dalam hati nurani. Hati nurani iaitu bernama kalbu. Kalbu itulah air mutlak. Macam mana nak ambil air mutlak? Macam ni.
Masa kita cucu ambil sembahyang ya, buat yang syariat ni tak apa, syariat ni pakai air pahit. Tapi air mutlak pun kita keluarkan. Air nurani daripada kalbu. Macam mana air nurani nak keluarkan? Baik, masa cucu tangan itu mula-mula ni berkatalah dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku nak serahkan tanganku padamu ya Allah. Tanganku ini milikmu ya Allah. Ambillah tanganku kembali. Aku nak serah balik ke kampung asalku. Aku tidak bertangan ya Allah. Tangan aku milikmu ya Allah. Ini air mutlak. Ini cuci muka. Ya Allah ya Tuhanku, mata daripadamu, penglihatan daripadamu, telinga pendengaran daripadamu ya Allah, mulut dan suara daripadamu ya Allah. Aku nak serahkan segala sifat ini kepada Allah, daripada hujung rambut kepada hujung kaki. Bukan setakat siku sampai kulali saja. Orang yang ambil air semaya dengan air mutlak ini bukan siku sampai kulali saja. Arti air mutlak ini artinya air penyerahan diri kepada Allah. Air daripada roh, air daripada kalbu. Roh itu kan kalbu, air itu kiasan saja. Kiasan saja air itu artinya penyerahan diri kepada Allah. Aku nak serah bukan setakat tangan, bukan setakat pukul lali. Aku nak serah zahir dan batin, termasuk najis aku ni aku nak serah kepada Allah. Ini dikatakan air mutlak, air suci lagi menyucikan. Biarpun tak sentuh dengan air pahit, tapi tetap kita suci zahir dan batin. Macam mana? Aku nak serah diriku kepadamu ya Allah, zahir dan batin ya Allah. Suci tidak? Ada tak bau klorin? Ada tak keruh air nurani? Tak ada. Air apa? Air penyerahan diri kepada Allah. Inilah sebenar-benar air mutlak. Air yang kita pahit itu, air sungai itu, air syariatin. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Buat syariat, tak ada hakikat, batal. Kita ambil air syariat. Tak apa, ambil lah air syariat, ambil. Tetapi, jangan lupa. Kita sekalikan dengan air hakikatun. Air mutlak yang hakikat. Ini sekarang balik. Ini Allah dalam cermin itu.